dalam bola sepak nothing is impossible. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fans Harimau Malaya, kita jumpa lagi macam biasa. Lepas setiap perlawanan Sukan C melibatkan negara kita akan bawakan kepada anda tokoh bola sepak negara, coach yang living legend iaitu Coach Azrael Kong untuk bagi sedikit ulasan tentang perlawanan melibatkan Malaysia menentang Kemboja tadi. Okey coach, sihat coach? Sihat? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alright. Kalau atas kertas sepatutnya kita boleh menang mudah lah lawan Kemboja ni. Tapi sebaliknya berlaku, kita agak struggle juga tadi dan terpaksa menerima hakikat kita sekadar seri 2-2. Pendapat coach tentang perlawanan tadi coach? Okey, perlawanan tadi sepatutnya tak ada tekanan actually. Tim Kemboja bagi kita tu seluruhannya sebelum kita kena penalti tu kita menguasai keadaan dan pemain-pemain dengan begitu yakin dan sebagainya. Tapi malang sekali apabila dia punya crossing tu kena tangan Kuiting Cheng kan, diberi penalti dan sebagainya, dan alhamdulillah kita dapat equalize balik. Dan lepas tu banyak chances yang kita dapat tapi sia-siakan. Banyak yang kita punya shooting luar daripada sasaran, bola tinggi dan sebagainya. And then lucky jugalah kita tak kalah tadi. Alhamdulillah kita dengan keadaan tu kita dapat menyamai kedudukan, tapi dah apa jadi pun actually sasaran kita saya rasanya rata-ratanya kita seboleh-bolehnya kita nak elak trauma. Tapi dengan keadaan seri tadi itu mau tak mau kita terpaksa hadapi keadaan sedemikian lah. Okay, coach, bila tengok kesebelasan yang diturunkan hari ini, adakah itu keputusan yang tepat daripada coach Brad Maloney merehatkan boleh katakan 9 pemain utama dan memasukkan muka-muka baru? Adakah coach bersetuju atau sepatutnya mungkin sekadar 5 atau 6 orang saja yang ditukar? Saya rasa apa yang dalam kepala coach Brad adalah dia rasa tim Cambodia ni tak seberapa, dan inilah masanya dia nak bagi peluang pada reserve dia supaya tak ada tekanan dan sebagainya, boleh main dengan eloknya. Tapi apabila kita lepas second half tu keadaan tidak orang kata nampak mencemas sikit, dia mulalah bawa masuk Lokman, all the first 11 dan sebagainya lah. Tapi rasanya dalam keadaan tu masa kemasukan Lokman dan a few tu kita rasa ada impact dan sebagainya. Cuma itulah shooting chances banyak yang miss. Yang last kali itu yang bola Nick Akif tu kan lari daripada sasarannya, open chances tu. Sayang sekali kalau bola tu masuk tu kira selesai lah masalahnya. Itulah saya rasanya apa yang Coach Brad Maloney caturkan adalah dia rasa pasukan Cambodia ni taklah kata sehebat mana dalam grup punya tim lah. So itu yang sebabnya dia di antaranya dia nak expose dia punya pemain-pemain reserve dia supaya dia pun dapat game temperament dan sebagainya lah. Okey coach, sekali lagi kalau kita boleh lihat 2 gol yang kita bolos itu sekali lagi masalah komunikasi. Yang first tu kita boleh tengok walaupun terkena tangan tapi mungkin boleh dielakkan kalau ada komunikasi sebab ada kekeliruan sama ada Zikri atau Quentin yang nak ambil bola tu. Yang kedua pula mungkin koman daripada Azri Ghani yang kurang menyebabkan defense pun tak tahu siapa yang nak pergi ke bola tu. So coach komen sikit tentang gol yang kita bolos tu. Okey, gol yang bolos yang pertama tu yes, saya setujulah kurang komunikasi oleh kerana sebelum bola sampai ke tangan Quentin tu saya rasanya patutnya dalam keadaan tu either one of the defender tu kena bagi tahu my ball atau apa sekali pun lah. Tak ada komunikasi apabila center back miss head and then bola tu jatuh dan betul-betul kena di tangan Quentin. Yang kedua tu kita tengok dua-dua central defender tu flat then dia punya striker nombor 17 tu duduk di tengah-tengah. So apabila bola lepas ni dia just turn and then dia terus pergi, then Asri cuba nak keluar dan dah lewat dah, dia dah jolok dah bola tu. Di situ pun sepatutnya ada covering lah, seorang close marking, seorang cover in case kalau dia terlepas pun masih lagi kita ada second man standby.
Tapi tadi itu dalam keadaan memang central defender dua-dua tu memang flat straight line. Itu yang itulah di antaranya, setujulah masalah komunikasi lah. Ada tak mana-mana player yang kita turunkan tadi yang bukan daripada kesebelasan utama yang bagi coach agak menonjol dan mungkin boleh dipertimbangkan untuk diserapkan ke kesebelasan utama, mungkin macam Hadi Fayat ke? Saya tengok tadi tu selain pada Hadi Fayat, yang lain tu biasa-biasa je. Kebetulan pun tim Cambodia pun taklah bagi tekanan apa sangat pun. Dia orang sekali-sekala dia pump bola, dia counter. Itu je. 2 gol yang dia skor pun melalui gitu. Selainnya seluruhannya kalau kita tengok building up dan sebagainya, kita lebih menguasai ball possession dan sebagainya. Dan perlu orang kata nyatakan jugalah, kalau kita nak compare dengan game Singapura ni, dalam game hari ni tak adalah kata play yang terlampau agresif. Saya rasa mungkin cuba kawal emosi dan sebagainya. So far alhamdulillah, game kalau tengok hari ni kita menguasai perlawanan dan sebagainya. Cuma itulah malang sekali 2 gol yang orang kata kurang komunikasi ni mengakibatkan kita dibolos 2 kali. Hadi Fayat 2 gol lagi coach. Adakah dia dah dapat sentuhan dia mungkin boleh dipertimbangkan untuk menggunakan dia sebagai target man sepenuh masa pada perlawanan peringkat separuh akhir nanti coach? Pendapat coach? Saya rasa boleh dengan fizik dia yang besar, tegap, and then kalau kita tengok dalam game hari ini dia nampak lebih keyakinan. Masa tu kebetulan juga dia lone striker tanpa Luqman, dan kalau second half apabila Luqman masuk tu kita nampak ada komunikasi di antara dia orang dua, ada chemistry apabila banyak 1-2, and then bola yang dia score tu pun asalnya yang bola dia turn tu kan usaha daripada Luqman. So nak tak nak kita terpaksa terima hakikat, kita dah memilih jalan sukar, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan tuan rumah. So pada mata coach sendiri, apa yang perlu dipersiapkan untuk skuad Brad Maloney menghadapi Vietnam yang seakan-akan boleh katakan kita nampak dia hampir sempurna di setiap segi? Sudah tentunya apabila bertemu Vietnam ni kita tengok memang it's a complete team. Seluruhannya daripada defend, midfield dan attacking dia, dan dia punya combination play dan sebagainya. Sudah tentunya rasanya coach Brad Maloney perlu lebih berhati-hati, dan dalam defensively kita rasanya kita punya back four kena betul-betul disiplin, midfield hilang bola, pastikan kita compact kita punya half. Oleh kerana tim Vietnam ni bukan calang-calang, dia play a lot of attacking and 1-2 football. So dalam keadaan tu kita sentiasa kena orang kata waspadalah, be ready at any time lah. Kalau ikut posisi Nick Akif tadi telah dimainkan oleh Azam Azmi, nampak kalau perlawanan tadi nampak dia boleh dikatakan bersungguh-sungguh, lari keliling padang, nampak committed dia dalam permainan untuk menentang pasukan, tak kira Vietnam ke Indonesia. Perlu ke gandingan Muhairi Ajmal dikekalkan Nick Akif atau ditukar, dibagi peluang kepada Azam Azmi, coach? Bagi sayanya to be in the first 11, saya rasa Nick Akif lebih sesuai. Oleh kerana pengalaman dia bersama dengan Terengganu di season dalam banyak game yang dia harungi, dah 7-8 game dah. Nick Akif should be given a chance, diberi peluang keutamaan untuk menguasai midfield kita. Okey, last kali saya nak tanya coach, sebab kita tahu kita akan berdepan dengan tuan rumah yang full house stadium nanti, dia punya sorakan. Macam coach selalu bila nasihatkan pemain-pemain muda menghadapi situasi fans yang fanatiknya ni, apa yang perlu ditanamkan kat fikiran dia orang supaya tak terganggu, coach? Yang paling penting sekali selalunya kalau bagi saya lah, yakinkan diri, itu paling penting, keyakinan diri. Dan satu lagi, play as simple as you can, jangan buat mistake. First bisa start to a few passes to gain confidence, pastikan passing batu semua tepat, dan di situ kena banyak komunikasi. Dan pada masa yang sama, arahan-arahan jurulatih tu. Tactically macam mana nak bergerak, hilang bola, macam mana nak compact dan sebagainya, kita tak boleh leka dah. Because kita dah sampai ke semi-final, dan
ingin saya ni nyatakan kat sini biar seperti mana daripada awal tu, sasaran saya, KPI saya memang kita punya KPI semi final. Alhamdulillah kita dah capai kita punya target. Cuma another step untuk kita nak pergi ke final. So itu penting. Okay, so kalau lawan kita Vietnam, coach yakin kita mampu atasi Vietnam? Dalam bola sepak nothing is impossible. Kalau sekali lagi kita usaha, insya-Allah. Okey coach, rasanya setakat itu saja ulasan untuk malam ni. Terima kasih kerana sudi luangkan masa coach. Kita akan jumpa pada perlawanan separuh akhir nanti coach ya. Insya-Allah. Okey coach, selamat. Assalamualaikum. Okey, selamat malam. Waalaikumsalam semua.